I don't know. You have to ask the ibu pejabat on that one. But the opposition, at least you got 2 passes. Some of the PCs given by the opposition 1 pass pun tak dapat. Ada surat khabar tertentu dan mainstream media tak dapat 1 pass pun. Kalau kita nak sekat pun datang masuk ke dewan, kita tahu ada skrin besar di luar sana. Dan kalau tak ada skrin besar di luar sana pun, dunia sekarang ni tanpa sepadan. Jadi apa yang kita sebut hari sekarang ni pun mungkin dah dapat liputan. Jadi kita kena realistik. Cuma pihak pembangkang bila dia tuduh kita melakukan diskriminasi, kalau media membuat liputan yang tidak memihak kepada mereka tak teragak-agak untuk menyekat. Tetapi itu tujuan mereka. Kita dalam UMNO mestilah dalam hal ini konsisten, tetapi mengimbangi apa yang kita lakukan itu dengan keperluan parti secara lebih luas. Dan dalam hal ini kita kena realistik. Dunia sekarang ni begitu luas terbuka. Apa yang dinyatakan oleh Yang Amat Berbahagia Tun, ianya sebagai satu ingatan kepada kita. Saya percaya bahawa Tun sayang pada parti. Dan selalunya bila dekat dengan persidangan agung, satu detik masa yang paling penting untuk UMNO setiap tahun, saya rasa Yang Amat Berbahagia rasa terpanggil untuk mengingatkan kepada perwakilan apa sebenarnya tanggungjawab dan tugas kita. Dan mereka datang ke Kuala Lumpur, termasuk diri saya sendiri, mewakili ahli-ahli kita di bawah sana. Kita tidak datang ke Kuala Lumpur kerana diri kita. Sebab itu tanggungjawab dan amanah itu mesti dipikul dengan bersungguh-sungguh. Kita telah menerima 617 usul daripada 191 bahagian yang telah pun bermesyuarat. Daripada jumlah berkenaan, 572 usul telah pun diterima untuk rujukan, bermakna bahawa usul-usul itu ada kaitan dengan jabatan atau agensi kerajaan, di mana perkara-perkara yang berbangkit telah pun kita panjangkan kepada kementerian berkenaan untuk menjawabnya. 45 usul yang telah kita terima tanpa bahas, dan 45 ini berbentuk usul-usul yang menyokong usaha kerajaan, usaha kepimpinan Datuk Najib sendiri dalam membawa transformasi. Bermakna bahawa jumlah 617 usul tadi telah pun dibahagikan kepada yang diterima tanpa bahas dan diterima untuk rujukan, itu kita panjangkan kepada kementerian berkenaan. Jurucakap negeri telah pun dikenal pasti. Saya pun telah berbincang dengan mereka, mendengar perkara-perkara yang diluahkan oleh ahli-ahli kita di Peringkat Akar Umbi, di mana mereka mewakili negeri masing-masing. Dan tugas kita sekarang ialah untuk memastikan perjalanan daripada hari ini, pre-council, perasmian sayap-sayap, persidangan sayap-sayap, sehinggalah ucapan dasar dan penangguhan nanti. Jadi saya tengok setakat hari ini ketiga-tiga naib presiden terlibat dalam memastikan perjalanannya, dan ini mendapat bimbingan daripada timbalan dan juga presiden sendiri. Apa yang saya sebut tadi menunjukkan bahawa luahan ahli-ahli kita melalui proses yang sedia ada boleh sampai sehingga ke pucuk pimpinan. Bila kita gubal dan membuat draft usul yang akan dibahaskan dalam persidangan agung, sedikit sebanyak luahan daripada ahli-ahli kita di akar umbi diambil kira. Itu ramai orang tak perasan, orang tidak memahami, kerana dalam konteks kita nak berdemokrasi pun mestilah ada saluran-saluran tertentu supaya suara mereka dapat kedengaran. Malangnya orang tidak melihat kepada itu, retorik menjadi pertimbangan, tuduhan menjadi diutamakan. Akhirnya sistem yang ada sekarang yang cukup demokratik, saya rasa terlepas pandang. Mungkin ini merupakan persidangan agung yang terakhir sebelum PRU 13.
menunjukkan bahawa kita kena pastikan suara UMNO bukan saja dapat didengari, tetapi suaranya padu, ianya memahami apa yang dituntut oleh pucuk pimpinan, bagaimana kita nak meniti perubahan ini, dan paling penting ialah kesatuan parti. Dan tidak ada cara lebih baik daripada menunjukkan dalam persidangan agung kita bahawa cakap macam mana pun akhirnya ahli-ahli kita bersatu.